Okey, lagi mana cikgu nak label? Ada tak cikgu nak label? Semua dah label kan? Yang dah tu belakang concentrate tau. Keluar biasanya hari, soalan ni hari Senin menangis. Terbayang muka saya. Kalau keluar insyaAllah. Kalau keluar sebiji tak tahu jawab pun tak ada makna kan? Okay. Settle 2 markah. Saya ada antacid. Antacid ni ubat gastrik. Kenapa kita kena gastrik? Banyak tak makan. Lebih makan pun boleh gastrik. Makan pedas tak ada kaitan. Sebab gastrik ialah kandungan gula pula anak siapa. Asid hidroklorik tinggi dalam perut. Tak makan ke makan pedas, dia akan menyumbang kenaikan asid hidroklorik dalam perut. Means to neutralize the acid, I need to take something that is mempunyai sifat base. NGO is a base, so it can neutralize the acid. Ubat yang digunakan ialah antacid, memang ubat gastrik. Orang tak percaya berilah farmasi, dia memang boleh antacid Okey. Soalan dia, antacid dibuat daripada sebatan kimia magnesium oxide. Soalan dia, write the formula. Ya Allah, terbocor jawapan ni formula dia. Tapi ingat bila tulis formula, dia nak uji korang. Oh, dia besar ke, kecil ke? Ada yang buat macam ni tau, dia nak sibuk, dia tulis macam ni kecil dia pun satu. Kau rasa dapat jawapan, dapat markah tak? Dia tulis betul. So what is the name of a bond? What is a bond? James Bond. Ionic bond. How do I know this is ionic bond? This is metal, this is non-metal. Metal jumpa non-metal, ionic. Kalau covalent, non jumpa non-metal. Udah pandai dah tu, insyaAllah di sini kita semua A+. Amin. Okay, next. Okay, explain bagaimana magnesium oxide terbentuk. Okay, dia nak cerita. Okay, ini interesting question. Halo. Semua okay dah, kenyang bertenaga terus semua. Okay, macam mana magnesium oxide terbentuk? Dalam soalan ni, kita cerita pasal magnesium. Lebih kurang 4 markah, oksigen pun kena cerita dalam 4 markah. Mari kita tengok. What are the points that we kena? Dia tanya, cikgu berapa banyak kena label? Seberapa banyak yang you boleh label, you label. Semua kena label. Okey, nak cerita pasal magnesium. Cara jawab tu betul. Mula-mula korang cerita pasal okey, start daripada sini, Melayu. Bahasa Melayu. Yang orang putih tengok kat luar tengok kat luar, tengok kat atas. Kita start macam mana nak deliver the answer. Allah Akbar. Yang ni tengok cara menjawab Nak dapat points is not very easy. Mula-mula cerita pasal atom magnesium 282 wajib. Kawan-kawan wajib nampak tak? Kalau dia 282, apa dia buat? Dia derma 2 elektron. Lepas cakap 2 elektron di derma tu, kena cakap kenapa nak derma. Selalu murid lupa nak cakap kenapa dia derma. Untuk mencapai octet. Dan buatlah equation dia. Nak cari point kan? Okey, sekarang kita pasal oksigen pula. 2.6. Dan dia akan menerima 2 elektron. Bagi tahu balik kenapa terima. Takkan dia terima kerana suka-suka. Kerana perlu mencapai octet. Ramai murid dia suka terima je, dia nak cakap sama nak capai octet. Allah Akbar. Dugaan betul. Okey, lepas tu aku lagi bawah ni.
tu lagi 2 markah pergi mana? Nak nyalin tengok slowly. Markah pula yang putih kat atas tak sempat salin. Miss screen hilang. Bukan derma 1 point, octet 1 point. Derma untuk mencapai octet itu 1 point yang ni. Screen hilang ke? Tak nampak ke? Nampak ni. Muhaimin. Nampak, okey. Nampak. Cara jawab tu penting. Relax je. Tunggu jawapan dah. Yang ni. Patutlah. Tengok saja. Tunggu jawapan saya masukkan nanti. Kita pergi bawah ya. Thinking. Nak tengok points. Ayat terakhir, daya tarikan elektrostati, magnesium ion dan oxide ion membentuk MgO. Ini poin seterusnya. Yang gembira ni dah salin ke belum? Okey, bila dah borak-borak ni maksudnya dah lah tu kan. Okey, bagus. Cikgu pergi kepada soalan. Lukis susunan elektron magnesium oxide. Kita tengok cara dia melukis. Okey, macam ni nak lukis. Tetapi kat mana kita nak tengok dia punya markah bahaya ni mesti bulat, mesti sini pangkal. So kita akan nampak 2 bulatan yang di derma menunjukkan 2 elektron. Jangan dulu buat bulatan, so tak nampak ada transfer of elektron And then kalau saya nak lebih bahagia, cici akan tulis di sini after dia jadi ion 2.8. This is also 2.8. So dapat 2 markah. Yang penting ni nampak tak? Wajib. Tapi kat sini kalau saya yang tanda soalan ni awak tahu tak saya bagi markah berapa? Saya akan bagi kosong. Kenapa? Ya, nasib baik ada orang nampak. Dia tak ada nukleus. Kalau tak ada nukleus, maka dia bukan atom. Bila saya disuruh tanda kotak biasa, benda pertama saya akan tengok terus nukleus. Kalau tak ada terus kosong, tak payah tengok benda lain. Tak ada nukleus, tak payah tengok benda lain, terus kosong. Jadi pastikan ada nukleus. Kalau bos letak X, boleh tak? Tak boleh. Kena letak 1X, 1 bulat. Okay, next question. Bahan WZ. W boleh kondang elektrik dalam peleburan, larut dalam air. Kalau larut air dia saya dah tahu disebabkan apa?
sebatian ion. Tak boleh dalam semua keadaan tapi dilarut dalam pelarut organik. Maksudnya ia adalah sebatian kovalent. Sudah tahu. Sekarang kita pergi kepada soalan. Based on table X, W tadi ion, Z ni covalent. Compare the electrical conductivity W and Z. Korang tengok ni markah 4. Bila markah 4, korang kata Z boleh kerana apa? Dua markah. Z tak boleh kerana apa? Markah kedua. Itu cara menjawab. Itu masuk teacher tu So kita tengok sample of answer. So I will say that W is an ionic compound, mempunyai ion bebas bergerak dalam keadaan laboran untuk kondak elektrik. 2 marks. Z pula covalent, so dia hanya ada molekul neutral. Tolong ada benda ni So dia tak ada. Bila you all cakap molekul neutral, don't forget to highlight dia tak ada ion bebas bergerak. Kalau korang jawab ion sahaja, salah. Dia mesti ayat dia ialah ion bebas bergerak. Kalau ada ion, tak gerak pun tak ada makna. Sebab dalam pepejal pun dia ada ion. Tapi dia boleh bebas bergerak tak? Tak boleh. Yang belakang tu faham tak? Bagus. Nah, yang fokus belajar ni untuk diri sendiri bukan untuk orang lain, bukan untuk mak bapak, bukan untuk saudara mara, bukan untuk boyfriend dan girlfriend. Fokus untuk hari Isnin ni. Lepas hari Isnin nak fokus apa, lantaklah. Faham tak? SPM sangat penting. Okey. Masih ada yang menyalin. If I use force of attraction instead of attraction force, sama saja Primrose is only a English term. Can Primrose, no problem. Soalan Primrose. Soalan nice. Senang kan? Fizik dengan MX saya dengar senang. MX susah. Saya punya anak saudara dekat Johor. Dia balik cakap dulu senang. MX susah. MX 15 dah lulus. So boleh lulus. Salah, maksud saya kalau 15 dah lulus, dia berapa? 50 something. Faham tak itu maksud saya? Pray for your God. God ada, pray. Dah cuba kan? Now pray, don't give up. Okay. Saya teruskan. Physics easy, MX 50-50. Harap kimia Isnin 100%. Okay. The boiling point Z. Z tadi ialah covalent. 18 rendah. Apakah keadaan fizik Z pada keadaan bilik, suhu bilik? Suhu bilik kawan-kawan adalah about 25. 18 ialah takat didih. Maksudnya cecair sudah jadi gas pada 18. Panaskan lagi sampai 25, dia dalam keadaan apa? Lemah. 18 dia dah jadi gas. Saya keep on panas sampai 25, dia masih dalam keadaan apa? Gas. Itu soalannya. Okey, so dia dalam keadaan gas. Sedangkan mengapa bahan Z mempunyai takat didih yang rendah? Bahan Z ni dia covalent, right?
Kovalen ni terdiri daripada apa? Terdiri daripada molekul yang ditarik oleh daya tarikan van der Waals yang lemah. Lepas tu kalau ada takat didik kena kaitkan dengan haba. So sedikit haba saja diperlukan untuk mengatasi. Okay, less heat is needed to overcome. Ini adalah poin-poin yang perlu untuk jawab soalan ni. Kalau takat didik kena kait dengan force, kena kaitkan dengan apa? Haba, heat. Tak percaya tengoklah. Tengok semua cikgu cakap ada kan? Kovalen, daya tarikan van der Waals lemah, kurang heat diperlukan untuk mengatasi. Kat sini kovalen 1 markah, van der Waals 2, lemah 3, kurang tenaga haba. Ini points yang keempat. Kalau korang jawab sampai poin 3 lah markah. Kalau korang tak kait dengan haba. Sebab tu cara jawab penting. Dah ulang benda sama 21 tahun. Boleh kaitkan dengan tenaga kinetik? Tak boleh. Kat sini tak ada kaitan dengan tenaga kinetik. Tenaga kinetik untuk kadar tindak balas sahaja. Kat sini ialah daya tarikan. Okey dah? Dah. Okey. Ada pula maju. Okey, saling seminit. Ada orang tanya perbandingan boleh tak buat dalam jadual? Perbandingan boleh tak dalam buat dalam jadual? Google Meet tanya. Sangat boleh. Sangat dialu-alukan. Daripada korang buat esei karangan pening cikgu nak Belanda kan? Okey, saya pergi kepada soalan seterusnya. Okey, tindak balas di antara larutan natrium hidroksida. Acid monoprotic. What is monoprotic? Ada satu ion hidrogen dan acid monoprotic Y. Okay, now we look at the difference. What I want to say is, kalau haba penyusunan 57, maksudnya strong plus strong. Kalau dia less than 57, that means something strong plus weak. Okay, mesti ada satu yang lemah kat situ. Jadi bila teacher naik ke atas, teacher dah nampak alkali dia strong. So yang ini acid dia mesti strong. Yang ini adalah weak. Faham? Okay, contoh monoprotic strong. Siapa? HCl lagi HNO3. Monoprotic lemah ethanoic acid. H3COOH. Okay, tengok bawah. Ting. Okay. Korang tahu tak? Tahu ke tak tahu? Kat sini cikgu guna HCl kan? HCl dia akan ionize completely. Tapi kalau ethanoic acid, dia adalah weak acid. Ada yang mengion, but ada yang tak mampu mengion. Setuju? So what happened actually, nilai dia ni pada mulanya memang 57. So yang tak mampu mengion ni, dia akan absorb some of the heat release sini. Dia akan apa? Serap sedikit haba dibebas untuk dia mengion dengan komplit. Sebab tu nilai dia daripada 57 jatuh 54. Faham tak?
Okey, korang tengok soalan bawah ni, cikgu break azan sekejap. Okey, dah habis azan, kita teruskan. Okey, jadi dah faham ya kenapa? Halo. Hello everybody. Hai. Nampak tak teacher? Teacher warna apa hari ni? Teacher warna apa? Kalau jawab ni dalam pensel apa makan tak? Teacher pakai baju apa? Pink. Teacher warna apa? Nampak tak? Soalan hebat. Putih melipu putih. Itu terus kosong. Okey. Jadi itulah sebenarnya bila kita diberi soalan, kita kena baca betul-betul. Dia nak apa kan? Pakai jawab dia. Teacher warna apa? Pink. Teacher tak tanya baju teacher warna apa. Okey, soalan tu penting. So nampak tak kenapa nilai dia 54? Kerana molekul yang tidak mengioni menyerap sedikit haba, menyebabkan nilai dia dari 57 jatuh 54. Okey. Yang ini tak perlu serap sebab dia strong. Okey, soalan dia. Berdasarkan jadual 9, cadangkan. Kalau macam ni, kita ni kimia. Perlu tak kita nak buat ayat bagai? Tak perlu. Kalau teacher cuba macam ni, acid, hydrochloric. Malah aku nak eja. Y, acid apa? Etanoid. Tapi di sini haram. Haram apa? Haram jadah dia kata. Haram bagi gila. Ha. Tolong eja, jangan malas. Okey. Nampak tak? Tak perlu buat ayat. Cikgu boleh tanda, oh satu markah. Oh satu markah, dua markah macam gitu. Compare the heat of neutralization antara satu dengan dua. Serangkan jawapan anda. Jadi kita nak cerita yang satu tu tinggi sebab kuat dengan kuat.
mengayun lengkap. Tapi 2 tu lemah, so dia akan menyerap balik sedikit apa tu tadi kan. Itu yang kita nak terang dalam ayat 5 markah. Mari kita tengok. Dia tengok je, dia tak saling, dia tengok je. Sebab teacher kata tengok. Pertama teacher akan kata apa penuturan 1 lebih tinggi dari 2. Kenapa ada statement ni? Sebab dia kata soalan bandingkan. So kena ada point ni. Yang kedua, kita katalah acid hidroklorik. Kenapa guna acid hidroklorik? Tadi kan dah namakan. Kan? Kalau tak namakan jangan gunakan Dalam eksperimen 1 adalah acid kuat. So what? Mengayun lengkap, kepekatan ion hidrogen tinggi. This is my second point. So this is my 3 point. Third point, semua apa yang terbebas meningkatkan suhu sepenuhnya. Now kita pergi kepada asid etanoik dalam eksperimen 2. Asid lemah, dia menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Nampak ya? These are the points yang mesti ada untuk dapat markah. Ini markah saya yang keempat. Dan tadi saya katakan sedikit apa yang terbebas diserap semula untuk menguraikan molekul ini. Ini markah kelima. See, how do I get the marks? Walaupun kita faham konsep, tapi kalau kita tak deliver ke point, susah. 5 markah, 5 point yang menyokong jawapan kita. Trial kimia ada apa? Trial kimia ada apa? Gelak pula. B. Sekolah mana ni? Saya dulu budak Kosas Ampang. Taman Kosas Ampang. Dekat kan Ampang Melawati dekat kan? Ampang Melawati kan dekat. Boleh saya proceed? Ada lagi nak nyalin, angkat tangan. Ning. Oh ada. 10 saat dari semalam, 1 dari semalam, maksudnya dah habis ya. Cak. Hilang jawapan. Nanti jawapan saya masuk kemudian Okey, mutu. Tak tahu anak siapa melarutkan. Ini sepatutnya salah je. Melarutkan natrium hidroksida dan amonium nitrat. Kawan-kawan, kalau korang nampak perkataan amonium saja, mesti endo. Percayalah, kalau soal objektif kan ditanya antara berikut yang mana endo amonium. Tips dia larutkan ke dalam 2 bika yang mengandungi air lah. So kalau korang tengok ni, natrium hidroksida, dia masuk dalam air, dia adalah tindak bala apa ni kalau negatif? Exogen tu. Pandai. Kalau ni endo. Good. Okay, cuba kita tengok soalan ni. Dia kata compare dari segi tindak balas perubahan suhu, perubahan kandungan tenaga bahan dan hasil. Korang nampak tak angka dia 3? Kalau compare, saya lebih bahagia jawab dalam bentuk jadual. Di mana ke atas ni nak boleh apa? Diagram 9.1, diagram 9.2. Korang jangan pula pandai-pandai tulis sini endo exo. Sebab dekat sini baru nak tulis. Jadi kita tengok cara menjawab. Kalau compare biasa kan jawab dalam bentuk table.
Okey, yang ini exo, endo. Perubahan suhu, suhu meningkat kan? Final temperature is higher, lower. Yang ini kandungan tenaga, kita tahu dia punya lukisan atas pergi bawah. Bahan lebih tinggi daripada hasil. So hasil lebih rendah. Yang ini bawah pergi atas. Maka hasil lebih tinggi. Hasil tinggi, nampak? Bila kita menjawab soalan dalam pemeriksaan, apa yang paling penting sebenarnya? Nombor satu, tulisan. Betul. Dia mempengaruhi. Kelak pula. Tengok tulisan lebih banyak muka awak. Faham tak? Saya tak cakap muka awak buruk ke lawas, saya tak cakap Tengok tulisan, I can see. Budak-budak ni. Faham tak? Tulisan doktor. Even the doctor cannot answer the writing. Baru dia pergi doktor, dia tengok tulis, dia tanya apa yang saya tulis tadi? Dia tanya dekat nurse. So tolong jaga tulisan. Lebih-lebih soalan yang melibatkan banyak penulisan esei macam ni. Tapi cikgu tak adalah faham. Sebab kita akan cek betul-betul. So dah ada anak tulisan buruk, kita marah kan? Kelantaklah apa dah jadi. Dah teruskan. Okay, next question. Bulan api dah set 1, semangat. Bahan api C berapa ni? 14 adalah heksana, hexane. Ini adalah C2468 18. Dia adalah sejenis oktana. So karbon dia lagi banyak. Soalan dia bagi macam ni. Haba pembakaran Y lebih tinggi daripada X. Y lebih tinggi lah sebab karbon dia banyak kan. Okey. Dia suruh kita describe eksperimen. So dia melibatkan haba pembakaran. Sebab digunakan bahan api. Baca ini dulu. Dia nak prosedur langkah pengiraan. Untuk langkah pengiraan ni kita tak ada apa? Suhu semua tak ada sebab merancang. Jadi kita boleh guna huruf. Kenapa tak contoh soalan macam ni? Kau tengok passing class je. Oh gitu rupanya. Kan? Okey, jom kita tengok. Pertama, kita nak bukti Y lebih tinggi kan? Apa pembakaran lah? Cikgu share Melayu supaya senang, semua orang faham. Kita masukkan dalam 100 cm cube air kan? Letak termometer, ambil suhu awal. Guna huruf, nampak tak? Sebab kerja calculation. Lepas tu pelita diisi dengan bahan X dan imbang. Letak M1, jising awal. Sebab yang ini nak guna dalam calculation. Menyalakan. Kacau. Kita biasa dalam eksperimen kita guna 30 degree Celsius, berikutkan suhu akhir T2 lah. Jadi nak keluar ni, tak keluar pula screen ni. Timbang balik M2. Gambar orang pula. Ulang balik langkah 1 sampai 8 guna Y. Y ini adalah oktana. Okey, salin tengok. Yang dekat. Tak ada pun, tak nampak. Mati usik-usik. Mati screenshot. Satu sekolah.
Okay, calculation. Calculation kita tahu kita ada 3 step. Nampak tak cara kira? Pertama kita nak masukkan ke dalam MC data. M ni 100 sebab tadi kita dah ambil dekat sini 100. Mana 100? Alamak. 100. Biasa kalau dalam biasa tak belasah 100, belasah 200. Jangan beribu-ribu, faham tak? Sebab copper can bukannya besar sangat, kecil je. T memang tetap 4.2. Data kan dekat dalam prosedur dah tak ada kan. So suruh akhir T2 tolak T1. Letak je huruf apa yang korang suka. Tiba-tiba dapat H kilojoule. Tak je lah huruf kan. Sebab tak ada nombor. Lepas tu cari bilangan mol. Bilangan mol ialah the difference in the mass, right? So we need to find M1 tolak M2. Sebab M2 ialah selepas ditimbang lebih ringan. So M1 tolak M2 mana datang 86? Si 6 H 14. Tambah dapat 86. Ini kan untuk first eksperimen kan? Mol. Tak tahu jawapan apa, belasah ada dekat sini, kesimpulannya dapat X mol. Letaklah huruf kau suka. Kalau suka letak P mol, W mol, as long as you are happy. Okay. Tapi langkah kerja bukan tunjuk Finally heat of combustion ni, yang terakhir, ambil H ni, bahagi dengan X, unit akhir kena betul. Kilojoule per, dapatlah. Tapi all these huruf mesti ada dalam prosedur. Jangan tiba-tiba huruf ni keluar dekat bawah. Nanti dia tak faham. Dia faham pun dia akan buat tak faham. Ini sebab apa kena guna huruf? This is planning experiment. Usually dia keluar dekat bahagian B ke C ni? C. Sebab tu kita boleh buat guna bahan kita sendiri. Boleh saya teruskan? Google Meet, okay, Google Meet. Log terjumpa 2 botol garam zinc X dengan Y. Label hilang pudar. Macam mana dia nak kenal zinc apa? Log memanaskan serbuk putih garam zinc. Dia tahu kat depan zinc, kat belakang tak tahu apa. Okey, yang tahu dia uji gas yang terbebas dengan air kapur. Kalau air kapur sebenarnya untuk uji apa? CO2 dan kayu uji baru ni nak uji siapa? Oksigen gas. Pemerhatian. Yellow solid is formed. Yellow hot, white coal ni siapa Zinc ah. Kawan-kawan, zinc carbonate, saya buat equation kat sini tau. Zinc carbonate bila dipanaskan jadi apa? Oxide plus CO2. Very good. Zinc oxide ni yellow when hot, white when cold. Okay. Now saya nak buat equation untuk zinc nitride. Jom buat sama-sama. Ni cikgu buat, cikgu pandai. Bertambah pandai. 20 tahun ni mengajar benda sama ni. Sampai suara pun dah serak basah. Zinc nitride. Panaskan jadi apa? Tolong. Zinc tidak sampah NO2. What is the color of NO2? Merah, bagus. Oud. Mari kita balancekan. Letak sini 2, letak sini 2. Okey. Nitrogen sekarang berapa?
4. Jadi sini letak nitrogen arm. O sekarang berapa? 3 darab 2 darab 2. 12. Kat sini dah 12 ke belum? 2, 8, 2. 12. Okey, settle. Abaikan tulisan doktor. Okey. Kita belum tengok soalan. Dia kata like water turn chalky. Kenapa turn chalky? Dia ada gas apa? Karbon dioksida. Okey. Yang seterusnya dekat sini dia kata brown gas is released ialah NO2. NO2 ni berwarna perak, dia bersifat apa? Asid ke alkali? Acidic. Kayu uji berbara menyala. Oksigen. Oksigen bersifat apa? Neutral. Kalau dia acidic dah lama kita mati. Sedut gas mati. Sedut gas mati. Okey? Sebab dia mengakis baru-baru. So dia neutral Berdasarkan pemerhatian dalam jadual 10.1, kenapa sih garam yang ada botol X dan botol Y? Sebenarnya soalan ni dia tersilap dalam label. Faham tak? Patutnya dia tak tak apalah. Tapi kita kan pandai. Jadi kita tulis kat sini X, Y. Cikgu tulis zinc, carbonate. Boleh tak cikgu tulis macam ni? Tak boleh. Kenapa? Kena eja. Cikgu pandai, jadi cikgu buat formula. Jadi awak kena eja supaya menjadi lebih pandai. Tulis persamaan kimia untuk penguraian 1 garam zinc. Tak payah 1, kita dah buat 2-2. Nampak? 2-2 sudah buat. Pilihlah mana korang suka. Ada kerja balik pegang mic. Ada kerja pegang mikrofon. Okay. Next question. Uraikan ujian pengesahan untuk anion dalam botol Y. Anion botol Y. Botol Y. Anion ialah nitrat. Apa ujian nitrat? Apa nama ujian untuk nitrat? Apa nama ujian pengesahan nitrogen nitrat? Apa nama tindak balas tu? Ujian brown ring. Cincin terang. Korang ingat tak kena tambah apa? Ten. Bawah ni masuk apa? Masukkan Y lah. 2 cm3 kan? Diikuti oleh apa? Belum. Ada satu barang lagi sini. Asid sulfurik cair. Semua 2 tau. Lepas tu baru barium sulfat 2 cm3. Sampai sini kena shake and slant. Goncang dan condong kan. Lepas condong dia jadi gini tau. Nampak? Lepas tu kena tambah titiskan. Titiskan apa ni? Asid sulfurik pekat sepanjang dinding tabung uji. Dia jatuh membentuk satu bulatan seakan-akan cincin perak. Ini yang kita nak cerita untuk 6 markah. Enam markah. 1. Kita dah ada zinc nitrat sebab ataupun guna Y lah. Asid sulfurik cair. Nampak tak semua 2? Kalau dia tidak melibatkan pengiraan, tabung uji letak 2 atau tabung uji berapa biasa measurement kita guna? 2 atau 5. Tapi kalau banyak larutan macam ni takkan 5-5-5. Tabung uji bukan boleh letak banyak kan? So kena letak 2. Okey. Ni barium sulfat, goncang, condong. Asid sulfurik pekat
cincin perang terbentuk nitrat. 6 markah. Baju merah okey tak? Lelaki merah? Lelaki merah okey? Ya Allah, tengok orang baju kau kan merah. Okey. Next question. Cikgu ada asid sulfurik, zinc nitrat dan zinc karbonat. Garam ni wajib keluar. Bukan garam ni tau. Soalan garam wajib keluar. Ini soalan bahagian C. Kalau disuruh choose tu, maksudnya bahagian C. Respon terbuka. Zaman dulu bahagian C ni selamat. Dia sama macam bahagian B, 2 soalan pilih 1. Zaman korang agak malang sikit. Apabila di bahagian C dibagi 1 soalan, wajib jawab 1 tu. Okey. Pilih bahan yang sesuai, huraikan macam mana nak sediakan garam zinc sulfat. Zinc sulfat larut ke tak larut? Larut ke tak larut? Larut. Okey. Tulis persamaan kimia. Cuba korang bagi tahu teacher macam mana nak buat zinc sulfate. Pilih bahan yang sesuai. Macam nampak ke tak nampak? Nampak apa? Nampak bintang dan bulan, cikgu. Sebenarnya senang je. Aku senang sekali semua. Soalan ni yang pasti dia suruh pilih. Pilih-pilih tak payah guna 3-3. Buat tindak balas yang senang saja. Asid campur logam karbonat, boleh tak? Asid sulfurik, logam karbonat cikgu apa? Zinc karbonat kan? Jadi apa? Zinc sulfat campur karbon dioksida, campur air. Jadi tak zinc sulfat cikgu? Tu yang kita nak terangkan. Dia suruh pilih. Ada soalan kena baca dulu. Menggunakan semua bahan di atas. Macam tu korang kena jenuh fikirkan Okey, jadi kita tengok. Kat sini cikgu nak bagi beberapa tips. Tips yang pertama, saya tahu korang memang boleh menulis dan menyalin, tapi ada poin-poin yang korang jangan tertinggal. Apabila ada larutan, mesti ada volume. Kalau beaker, kita belasah 100 atau 50. Okey? Takkan hafal semua kan? Kau nampak beaker 100 atau 50. Okey? Kalau test tube 2 atau 5. Tapi kalau ada banyak chemical, test tube tu guna 2. Kan? Mesti ada measurement. Dan mesti ada concentration. Concentration ni pula nak belasah berapa teacher? 0.5 atau 1. 0.1, 0.5, 1.0. Tak mampu kita nak hafal. Ini adalah nombor-nombor logik yang diterima dalam skema. Kecuali kalau kita guna elektrolisis faktor kepekatan, cerita dia lain. Tapi untuk eksperimen semua kita bahasa 0.1 atau 0.5 atau 1. Jangan guna dulu, is too concentrated. Okay? Bila ada volume, mesti ada perkataan measure and form. Dua-dua ni ada baru dapat 1 markah tau. Kalau orang kata 100 cm3 asid sulfurik 1 mol cm3 dituang tak ada disukat. Maksudnya dia tanda, kita panggil dia, bila kita tanda ni. Tapi dia ada eko. Tanda bersyarat. Macam tu. Dia bukan pangkal lah. Okey, panaskan asid sulfurik secara perlahan.
Bahagian C ini dia mesti tindakan kita diterangkan macam mana kita buat. Bahagian C menerangkan. Kalau bahagian B, apa beza prosedur bahagian C dengan B? Kalau B, arahan. Panaskan asid sulfurik, habis. Asid sulfurik dipanaskan. Dan panaskan asid sulfurik, arahan. Asid sulfurik dipanaskan dengan perlahan. Bahagian C menerangkan. Nampak tak? You explain what you do. Okay? Lepas tu, servo zinc karbonat ditambah dengan asid sulfurik sambil dikacau dengan arus kaca, menerangkan sehingga berlebihan. Lepas dah berlebih, kita kena turaskan. Kenapa kita kena turaskan? Kan kita masuk berlebihan. Kita nak buang zinc karbonat yang berlebihan. Tuang ke dalam mangkuk penyejat dan sejakkan sehingga tepu. Lepas tepu kita kena sejukkan, baru keluar dia punya abu. Panaskan sehingga abu terbentuk. Campuran ni makan nombor 8 ni. Campuran tersebut diturah dan haplo zinc sulfat dikeringkan dengan menekan lima pada ni antara. Last kali dia nak chemical equation tadi kita dah buat kan? Pergi bawah ada orang nak menyari. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Tengok Google Meet kita bersitu. Prosedur boleh guna air aktif tak? Boleh. Janji menerangkan. Okey, kita rehat 3 minit. Untuk teacher tutup bahan ni, teacher nak buka bahan lain. Kan ada 2 bahan kan? Teacher nak buka bahan lain, bahan ini sudah habis. Rehat 3 minit ya, jangan hilang.
Okay. Jom. Masa dah banyak ni, cepat. Okay, tengok set ni. Pemvulkanan. Pemvulkanan tambah apa dekat sini? Sulfur. Hello. Hi. Alamak, salah buka. Sekejap. Let's answer. What is meant by polymer? Siapa boleh tolong jawab? Polymer apa? It's a long chain made of small units of monomer. Jo, ini jawapan dia. Okey. Alamak, tak ada warna putih letter je lah. Molekul berantai panjang yang terhasil daripada penggabungan banyak unit asas monomer. Warna putih cakap apa? Polymer is a long chain made of combination of small units of monomers. Mesti ada perkataan combination. Kalau tak ada, definition tu tak diterima. Penggabungan, percantuman. What is substance X? Tadi kita dah jawab. Sulfur. Lukis formula sulfur monomer. What is the monomer for the getah? Apa nama dia? Saya nak monomer. Isoprena. Isoprena formula relasi 5H8. Tahu ke tak tahu? Macam pernah tengok kan? Ini isoprena. Okey, ini ialah isoprena. Kalau teacher suruh korang namakan dia mengikut iPad, boleh ke tak boleh? Okay, mari kita namakan. What is this? Ya. Silakan tak dulu. Dua, tiga, empat, lima. Apa nama dia? Halo. Boot. Anna. Kan? Melayu lah. Boot to in. Suddenly ada benda metil. Berada pada carbon keberapa? 2 methyl boot 2 Anna. Satu kelebihan getah. Balik kepada soalan. Kelebihan getah yang telah vulcanized, stronger, harder. Dia bukan minta kegunaan, kelebihan. Stronger, harder, lebih kuat, lebih keras, lebih tahan panas, more heat resistant, more oxidation resistant, lebih tahan pengosidan. Yang more tu dia. More kenyal atau kenyal bahasa Inggeris. More elastic. Selain menggunakan getah asli atau getah tervulkan, what is other alternative in our daily life? Getah apa kita nak guna? Getah sintetik. Kalau kita tak guna getah sintetik, habis semua pokok getah kat Malaysia Tayar kereta tu sintetik ke asli? Sintetik. SYNTETIC kan?
sekarang kita nak tukarkan lemak tak tepung. Halo. Lemak tak tepung ni ada double bond. Menjadi lemak tepung semuanya single bond. Cikgu andaikan seolah-olah cikgu tukar alkena double bond kepada alkana. Kalau nak tukar alkena pergi alkana, nak tambah apa? Hidrogen. So bahan P ini ialah hidrogen. Nama tindak balas ni apa? Penghidrogenan, hydrogenation. Catalyst nickel temperature. Macam mana cikgu tahu di lemak tak tepung ada double bond, double bond, double bond. Okay? Macam mana cikgu nak tahu dia ni lemak tepung? Tak ada double bond, all single bond. Okay. Let's go to the questions. Apakah lemak tepung? Ada jawab double bond, double bond. Apakah lemak tepung? Lemak yang mengandungi asid tepung. Asyik saprit pula anak siapa tu. Allah baca putih tu baca. Lemak tebu ialah lemak yang mengandungi asid lemak tebu yang tinggi. Contain high percentage of saturated fatty acid. Asid lemak tebu ialah saturated fatty acid. Bahasa Inggeris lah. High percentage of saturated fatty acid. Itu kalau lemak tebu. Kalau lemak tak tebu, unsaturated fatty acid. What is P tadi? Kita tambah apa tadi? Hydrogen. Je. Apa kesan kepada takat lebur, lemak setelah kita tambah hidrogen? Okay, bila kita tambah hidrogen, molecule become bigger or smaller? Bigger lah sebab hidrogen dah tambah. Korang kena tahu, takat lebur ini bergantung kepada size. So when I had hydrogen, takat lebur akan meningkat. Kerana size meningkat. Kerana saiz meningkat, so apa? Daya tarikan semakin kuat. Faham tak? Ada kaitan dengan takat lebur. So ada 3 poin kat situ untuk 3 markah. So macam mana nak jawab? Pertama teacher say the melting point increases because the molecular size increases. Then the force of attraction between the molecule becomes stronger. So 3 points for 3 marks. Jawapan tak nampak, skema tak nampak. Sekarang nampak tak? Set. Yang dalam Google Meet nampak ke tak ni? Nampak, Miss. Google Meet nampak tak? Nampak soalan je. Jawapan yang cikgu cantik-cantik nampak? Oh, tak share the full screen. Okey, kejap ya, sekejap. Cikgu tak share. Ting, ting, ting. Okey, terima kasih bagi tahu jap. Okey, sekarang akan nampak ya Google Meet. Okey. Okay, next question. Raja 3 menunjukkan perubahan pada gelas es when exposed to sunlight. Concentrate.
When it's bright, dia jadi gelap. Bila terang, dia pun terang. Bila malam, dia terang. Ini nama kaca apa ni? Photochromic. Okay, good. Soalan dia ialah, apakah bahan utama dalam kaca? Silika atau kita jawab silikon dioxide je? Jangan guna formula Apakah bahan matriks dalam kaca S dan bahan pengukuhan? Matriks is the main element lah kan? Apa dia punya matriks? Kaca lah. Baca ke tak baca? Kita boleh jawab kaca. Kaca lah the main element kan? Sorry, matriks ialah the main one. So we answer kaca, glass. Dan bahan pengukuhan ialah copper 1 chloride, silver chloride. Silver chloride ni kawan-kawan yang menyebabkan dia lightens and darkens according to the intensity of the light. Next, ingat ya, matrix maksudnya the main. Hukum is the side dia, siapa yang dimasukkan. What is this and what is that? What is this and that? What is this? Logam tulen. What is this? Alloy. Good. Soalan Mama. bandingkan kerasan X dengan Y. Y alloy. So siapa yang lebih keras? So banding, cikgu kata Y lebih keras. Explain your answer. Hello. Udah ni dua jawapan. Kena macam tadi. Ingat tak apa kena cakap? Tadi kita cakap apa? 2 poin. Susunan. Kehadiran data masing mengganggu susunan. 2 points tu. So first, I will say Y is harder. 1 mark. The presence of foreign atoms. Kalau asing ni, unsur asing. Atom asing, sorry Kehadiran atom asing disturb the arrangement of pure metal atoms. The force is applied, the atom cannot slide over one another. Ui, tutuplah mic. Siapa yang bercakap bergabung pula? Aina dalam Google Meet tutup mic dia. Nama Aina. Gaduh adik. Aina, dia tak sedar kan? Kita mute-kan dia. Okey, tak apa. Teacher dah mute-kan Aina. Kita sambung belajar. Ialah Aina dengan masalah rumah tangga dia. Aina mute-kan dia. Jom belajar. Ini. Bocor rasa rumah tangga So when the force is applied, the atoms cannot slide over one another. Itu tadi tu iklan sekejap. Can I continue?
Okay, next question. Oh, berbagi jawapan. What is isotope? Okay, not. Atom unsur yang sama. No marks. Atom of the same element. Atom of the same element. Same proton number, but different nucleon number. Okay? Apa dia punya jawapan? Atom unsur yang sama, ini wajib. Ini bilangan proton yang sama, bilangan neutron berbeza. Atoms of the same element that have the same proton number atau have the same number of protons but different number of neutrons. Apa hal ni nak puluh menghafal definasi, betul tak? Definasi fizik dah lupa? Okay, next question. Hitungkan JAR bagi R. Macam mana nak kira based on the natural abundance? Ini darab ini sama dengan, ini darab dengan dia sama dengan, ini darab dengan dia sama dengan, betul? Tambah 3 bagi berapa? 100. Cuba buat, saya nak jawapan. Darab tambah, tambah 3 bagi 100. Nak jawapan? Tambah 3 ni bahagi 100. Next, berapa jawapan? 50? Aduh, Google Meet dapat jawapan tak? Darab dah tambah device 100. Macam mana korang dapat 24.2? Okay, banyak isu negara dalam kita punya Google Meet. Korang dapat berapa yang depan saya ni? Bagus. Yang tak tahu macam mana dapat ni tengok. Darab 100 bagi 100. Ini jawabannya. Saya kena collect lah, ada collector. I finish that maybe tomorrow morning lah. Okay, sudah. Next. Ini gembira je Okay, next. Cepat-cepat masa tak banyak. Atom R mempunyai JR yang berbeza. JR ni bergantung kepada apa? Proton
Neutron. Namakan subatom yang mempengaruhi perbezaan JR bagi R. If R has isotope biasanya protonnya sama kan? Yang berbeza siapa? So jawapannya neutron lah. Neutron yang mempengaruhi. Okay, lukis struktur bagi R25. Pergi dekat atas. R25 is the nuclear number. Protonnya 12. So neutron berapa? 13 kan? Sure? Saya di office korang cakap betul. Bila struktur dalam ni kena tulis proton. Proton berapa tadi? 12 proton. Jangan salah ya, jangan pergi tulis unsur. Kalau kata susunan elektron tak apa. Masalahnya struktur. Jadi 12 proton. Berapa neutron? Bulan neutron. Baru buat bulatan. So 2 proton 2. Ya Allah, dah macam telur dah. 12 proton sama dengan 2.8.2. 2. Dah macam bawang dah, tahu tak? Okey, lengkaplah. 2, 4 2, 8, 2. Macam-macam bawang aja, okey? Saya nak bagi tahu sini. Atomic structure dalam kena tulis proton dan neutron. Kalau kat sini lukiskan susunan elektron, tak wajib kat dalam ni. So dalam ni nak tulis apa? R. Tulis huruf R. Okey, beza Soalan ni markah dia 2. Tak tulis dalam potong 1. Perwakilan R26. Kau tahu tak masuk perwakilan? Contoh kita tulis A. Bukan. A bukan. W, A, Z. Kan? Okay. R26. 26 bila dia punya nombor nuk. Ya. Proton berapa? Berapa proton? Okay, mari kita buat. R, atas ni nukleon 26. Sini 12. Settle. Betul ke ni? Kenapa salah? Kenapa salah? Betul lah, dia cakap salah belakang itu. Dia bersalah. Pembentukan ikatan logam metallic bond. Kawan-kawan, bagi saya contoh metal. Metal, copper atau yang selalu glamour magnesium ataupun copper lah. So ini copper release elektron. Betul kan? Copper nak jadi copper ion, dia akan release elektron. Contoh. So dia akan membentuk ion positif. Elektron yang dibebaskan ini akan berada dekat luar. Dia nampak tak ni semua elektron? Dia akan berkumpul membentuk lautan elektron. Lautan cinta tu. Lautan elektron. Electron C. Electron C. Whatever, that is an adverb. This is from whatever lah. Okay, lautan elektron. Lautan elektron ni daya tarikan, tengok sini. Antara positif ini dengan elektron negatif ini membentuk ikatan logam. Ini menerangkan mengapa logam boleh conduct electricity. Kerana elektron dia yang bebas itu boleh bergerak bebas untuk conduct elektrik. Boleh faham? Biasa dalam copper wire dekat rumah lah. Proses elektron ni yang dikeluarkan tu dia berkumpul membentuk lautan ini, kita panggil proses apa? Jas tempat anak siapa tu pandainya. Tepulah tangan. Jas tempat. Orang putih cakap apa? Delocalize. Proses delocalization lah kan? Delocalization. Prosesnya setempat. Pandai Google ni pun dah jawab. Okay, next. Apakah yang diwakili oleh Z? C.
sea of electron ataupun lautan elektron. Okey. Kekondaksian. P, pepejal boleh, leburan pun boleh. Dia siapa? Logam. Sebab dia ada elektron bebas bergerak. Q, pepejal tak boleh, leburan boleh. Siapa? Ion. Dua-dua tak boleh. Fuyo pandai. Tepuk tangan, dia suruh tepuk. Tepuk tangan. Sabar, teruskan. Okay, soalan dia. Dah, sabar. What is P? Example of logam siapa? Bagilah beberapa logam. Magnesium, kuprum, je. Yang penting je. Kalau sebadan ion, yang senang gila apa? Natrium klorida, sodium chloride, je. Yang penting je. Kalau contoh covalent, oksigen, tak salah. Propanon, lagi yang biasa kita jumpa siapa? Tetrachlorometana. Kawan-kawan, korang tahu tak formula tetrachlorometana macam mana? CCl4. Non-metal jumpa jadi covalent. Proceed. Macam mana P digunakan dalam dawai? Kuprum lah, nak cerita pasal kuprum. Kenapa dia bola kata electricity? Ini nak terangkan yang tadi saya sudah cakap. Dia bebaskan elektron. Elektron tu boleh bebas bergerak untuk kontak electricity. So macam mana nak jawab? Berapa markah dia tadi? 3, jadi kena ada 3 points. Okay. Pertama, korang kata atom P membebaskan elektron valence. Atom P release valence electron. Atau kau katalah delocalize movement ke lautan elektron. Markah 1. The electron can move freely. Ini statement very important. If cannot move freely, boleh tak kontak elektrik? Boleh. Apabila arus elektrik dialirkan, the electron can move freely untuk membawa arus elektrik from the negative to the positive terminal. Sebenarnya dari sini tak ada pun tak apa. Yang penting ada ini. Apabila arus elektrik dialirkan, elektron bebas membawa arus elektrik. Sudah dapat markah ketiga. Hari Sabtu ni masuk kelas. Hari Sabtu video ke? Hari Sabtu. Saya juga. Patutnya Cikgu Malina, dia tak boleh datang. Jadi lain banyak program. Kenapa di online dia banyak? Saya dengan dia best friend. Tapi saya ajar malam ni faham kan? Saya ajar faham tak? Yang mana mikrofon aku? Okey, dah. Mari kita pergi soalan seterusnya. Masa tak banyak ni. Cepat. Ini macam dah buat kan? Pada buat apa soalan yang sama? Kita lompat, boleh tak? Tak boleh pun boleh. Okay, this one. Ini belum kan? Daniel cell.
Okey, tengok sini. Zinc dalam larutan zinc nitrate. Cuprum nitrate ada salt bridge. Apa fungsi salt bridge? Membenarkan ion mengalir, maka kosong. Membenarkan ion mengalir untuk melengkapkan liter. To allow ion movement to complete the circuit. Baru dapat satu markah ya. Okay, now kita nak determine anode and cathode based on the E0 value. This is zinc, this is cuprum. Nampak? Antara zinc dengan cuprum, yang mana kita guna cuprum kan? Yang mana akan jadi terminal negatif? Zinc. Sebab nilai E0 dia lebih negatif. Yang lebih positif akan jadi terminal positif. So, saya pergi atas, saya sudah tahu dia ni ialah anode negatif. Saya sudah tahu dia adalah cathode positif based on the E0 values. Dan syarat dalam anode mesti larut zinc 2 plus 2E, right? And copper biasanya dia akan receive elektron. Okay. Sampai ni boleh follow? What is electrolyte? Ya Allah, dia tadi asyik jumpa definition je kan? Macam-macam dia punya definition, aku tak hafal lagi ni. What is electrolyte? Connect electricity dalam keadaan apa? Elektrolit mana boleh connect electricity dalam bekerja kakak weh? Dalam keadaan aqueous atau leburan kan? Ya Okey ni. Bahan yang boleh mengalirkan elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous dan mengalami perubahan kimia. Substance that can conduct electricity in molten or aqueous state and undergoes chemical changes. Pandai Pemraj jawab betul. Bagus. Ini apa? Tak boleh. Molten kena ada wajib. Sebab itu definisi angkat buku teks. Okay dah. Next question. Apa dah? Kejap. Kejap ke dah? Sungguh belajar. Senaraikan semua kation dalam bingkai Q. Kawan-kawan, ini bingkai Q kan? Kita ada apa? Cuprum nitrate. Ada water. So mana jawapan? Dia nak cation. Jadi korang kena tulis dua ni je. Faham? Kat sini. Anak siapa tu? Cation positif kan? Okey, kenapa dia buat macam ni? Dua kolam, maksudnya dalam SPM dia terima. Dua-dua jawapan. Eja boleh, formula boleh sebab dia suruh senaraikan. Tapi kalau dia suruh namakan, bagi formula pangkal barang muka. Terbang pula.
Okay, next jadual 5 menunjukkan E0 values. Soalan dia ialah find the cell notation untuk tindak balas tu. Kita ada zinc dengan copper kan tadi. Cell notation kena tulis anode dulu. Kalau anode, tengok sini. Saya tak nak korang salin je, Kang tak faham sampai ke sudah. Nak kata pun tak faham. Okey, sini saya nak tulis cell notation. Saya nak tulis apa dulu? Zinc, jadi zinc 2 plus. Dekat 2 plus ni wajib tulis concentration. Buat dua palang ni apa? Salt bridge. Okay, sebenarnya saya kena tulis sebelah dia tapi tak ada tempat tau. Saya tulis bawah. Ambil ini pula Cu2 plus. Cu2 plus ni larutan kan? Kepekatan tulis dekat ion 1 mol menjadi Cu. Ini jawapan. This is the minimum answer yang you kena jawab. Dia punya kepekatan tu tulis sebelah ion ya, bukan tulis sebelah atom. Okay, next question. Notasi dah. Enough values. Z dengan kubran. Cuma korang kira yang mana kena tolak yang mana? E0 sama dengan E0 cathode. Tolak E0 anode. Berapa? 1.1 saya bagi kosong markau. Plus lagi apa? V. Ini compulsory, wajib untuk dapat markah. Maybe this is our last question. Oh no, two last question Okay, tengok sini. Berdasarkan jawapan anda di C2, pilih pasangan logam yang menghasilkan lampu mentol paling terang. Justify. Kalau dia paling terang, mesti dia paling jauh. Kalau dia paling jauh, maksudnya teacher kena ambil yang paling positif dengan paling negatif. Siapa? Dengan argentum. Nah, kalau korang tolak-tolak pun nilai dia dapat besar. Tapi macam mana nak jawab? Dua markah. Cikgu bagi magnesium and argentum silver 1 mark. The difference in the E0 magnesium and E0 value of silver is the biggest. Largest. 2 marks. The next question, based on C3. Ini C3 3, nampak tak? Bagus, dah malam pun nampak. Tuliskan half equation di negative terminal. Antara magnesium dengan silver, siapa saya punya negatif? Magnesium lah, sebab nilai dia negatif. Jadi kalau dia jadi magnesium, dia jadi anode, dia akan larut. So equationnya Mg jadi Mg 2 plus 2E. Betul ke? Aku main teka je lah. Zinc. Nah ni, kita pun pilih magnesium kan tadi. Sebab dia nak C3. So ini jawapan dia
Sebab dia nak C3, dia bukan nak yang atas Oh tak sempat lah. Okey, kita ada 9 minit. Kita ada berapa minit? Ada apa-apa nak tanya ke? Jangan tunggu minit satu. Sekejap. Kalau jawab distance boleh tak? Tak boleh. Pemrush kena cerita pasal inot sahaja. Kalau tentang wattmeter desa kebayaan. Ya Sufian. Ada nak tanya apa-apa tak? Sibuk angkat beg. Ada ke? Okay. Okay. Okey, kejap. Okey, itu saja. Saya minta maaf kesalahan sampai ilmu ke. Saya minta segala ilmu, you pengalaman everything. All the best. Kalau kita jumpa lepas ni bagus, kalau tak jumpa, all the best. Good luck take care. Bye-bye. Yang kena bagi procedure tu, itu cikgu saya wajibkan